أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah summa alhamdulillah alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ugliqa wal khatimi lima sabaqa والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا. اللهم ya Allah, lapangkanlah dada kami, wa yassir lana umurana, dan permudahkanlah segala urusan kami. Wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana, dan bukalah simpulan lisan kami. Allahumma rabbi zidna ilma. Allahumma ya Allah, tambahilah kepada kami ini ilmu pengetahuan. Warzuqna fahma, dan kurniakan kepada kami kefahaman. Amin ya rabbal alamin. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Babu ma jaa fil qu'udi fil masjidi lintizari salati minal fadli. Sidang jamaah hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini dapat kita menyambung pengajian kita dalam kitab yang bertajuk Bahrul Madhi Mukhtasar Sahih At-Tirmidzi, yang disusun oleh Syekh Muhammad Idris Abdul Rauf Al-Marbawi Al-Azhari rahimahullahu ta'ala. Kitab ini merupakan syarahan kepada Mukhtasar Sahih Imam Tirmidzi, dan kita telah membacakan beberapa hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dan penjelasan hadis-hadis tersebut supaya kita dapat faham hadis ini menurut pandangan para ulama, bukan daripada faham kita sendiri. Oleh demikian, kita telah masuk membincangkan kelebihan masjid yang diciptakan oleh Allah, namanya Masjidil Haram, dan juga Masjidil Aqsa, dan juga Masjid Nabawi, dan juga Masjidil Aqsa. Pada bab yang ke-9, babu ma jaa fi ayyil masajidi afdal, dalam membincangkan masjid manakah yang utama. Dan timbul perbahasan di kalangan ulama ini kerana timbulnya perbezaan pandangan antara bumi Mekah dengan bumi Madinah, mana yang lebih utama. Maka apa yang ada di Mekah, apa yang ada di Madinah itu diperbincangkan, termasuklah masjid di Mekah namanya Masjidil Haram, dan masjid di Madinah namanya Masjid An-Nabawi, Masjidun Nabi itu. Dan kita telah lihat bagaimana perbincangan para ulama, berbeza pandangan para ulama, dan tempat perbezaannya itu kerana beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Umpamanya mereka yang mengatakan bumi Mekah sebaik-baik bumi, sebagaimana pandangan Al-Imam Asy-Syafi'i dan jumhurul ulama, kerana mengambil sepotong hadis Nabi ketika pembukaan kota Makkah. Nabi bersabda, wallahi innaki la khairu ardillahi ilallahi, demi Allah engkau wahai Makkah sebaik-baik bumi Allah kepada Allah. Walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu, kalaulah saya tidak dihambat keluar dari bumi ini, saya tak akan keluar dari sini. Itulah hujah ulama tentang kelebihan bumi Makkah. Maka jadilah Masjidil Haram itu sebaik-baik masjid yang dicipta, yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga begitu juga Masjid Nabi, antara masjid yang menjadi suatu masjid yang mulia, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatun fi masjidi hadza min alfi salatin fi ma siwahu ila al Masjidil Haram. Rasulullah bersabda, satu solat dalam sembahyang saya ini
Lebih baik 1000 solat masjid-masjid yang lain melainkan Masjidil Haram. Jadilah lebihnya masjid Nabi daripada masjid lain. Sehingga diperbincangkan oleh para ulama ketika Nabi bersabda salatun fi masjidi hadza, satu solat dalam masjid saya ini. Ketika itu masjid Nabi belum dibesar luaskan. Kalau begitu hari ini sudah dibesar luaskan masjid Nabi itu. Adakah diiktibarkan pahalanya 1000 pahala masjid yang lain? Lalu kata Imam An-Nawawi, hasil pahalanya adalah sebagaimana masjid yang telah dibina di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja. Tipislah harapan kita semua. Tetapi kalau menurut pandangan Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, kata Abdullah bin Umar, kalau dibesar seluas mana pun masjid Nabi, maka masih tetap dianggap masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Itu selesai bincang kita dalam perbahasan 3 buah masjid yang mulia yang telah kita bincangkan pada muka surat 35 itu. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kalau ikut sambung kita pada muka surat yang ke-35, 36 itu ya. Tetapi saya tidak mau nak melanjutkan ini, saya nak pergi kepada bab yang lain, bab yang ke-11 muka surat ke-43. Qala muallif rahimahullahu ta'ala, kata pengarang kitab ini Syekh Muhammad Idris Abdul Rauf Al-Marbawi Al-Azhari rahimahullah, babu ma jaa fil qu'udi fil masjidi lintizari salati minal fadli. Malam ni kita masuk membincangkan satu bab yang telah datang, ia bab pada menyatakan duduk di dalam masjid kerana menanti sembahyang, daripada kelebihan menanti-nanti menunggu-nunggu sembahyang ini. Ini tajuk yang akan kita bincangkan malam ini daripada sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Imam At-Tirmizi rahimahullah, an Imam At-Tirmizi rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yazalu ahadukum fi salatin ma dama yantaziruha ولا تزال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في المسجد اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث. فقال رجل من حضرموت وما الحدث يا أبا هريرة؟ قال فساء أو ضرات أو كما قال حديث حسن صحيح. قال الشيخ Marbawi pada 59 itu, indeks yang ke-59, fa'lam ayyuhal akhwan, ketahuilah kiranya ya saudaraku. Syekh Marbawi sebut fa'lam kerana mengambil kaedah Al-Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah. Dalam Quran disebutkan fa'lam supaya kita ni ambil perhatian besarnya perkara yang nak dibincangkan, maka digunakan kalimah fa'lam, ketahuilah kiranya wahai saudara-saudaraku, kata Syekh Marbawi, bahawasanya duduk di dalam masjid kerana menanti sembahyang itu amatlah besar fadilatnya, oleh mendapat yang besar dan doa malaikat. Jadi Syekh Marbawi sebut duduk dalam masjid. Tuan-tuan duduk dalam masjid ya? Cuma dibincang tak, ini cerita dalam masjid, surau macam mana surau, musalla bagaimana musalla. Karena itulah menjadi perbincangan di kalangan alim ulama. Adakah tempat yang kita sembahyang ini, surau ini, iktibar masjid? Kerana masjid ini dalam bahasa Arab tempat sujud. Masjid itu maknanya tempat kita sujud. Kalau begitu orang tanya, kita sujud di rumah kita, adakah rumah kita jadi masjid? Dah pening pula kita nak jawab. Jadi kalau begitu masjid ni apa dia? Tempat sujud yang bagaimana? Maka dijelaskan masjid ni tempat sujud, tempat kita mendirikan jamaah dan boleh diguna pakai oleh orang ramai pada bila-bila masa. Itu nama masjid. Maka di rumah kita tu kita buat satu bilik untuk sembahyang. Kita kata tu masjid. Orang lain boleh masuk tak? Orang lain boleh masuk. Ketuk pintu, Assalamualaikum, apa hal nak tumpang sembahyang? Nu surau ada mana? Menunjukkan di rumah kita tu
Tak boleh panggil masjid sebab tak boleh diguna pakai oleh orang ramai. Orang ramai tak benarkan kita tak benarkan orang masuk melainkan dengan izin. Maka itu tak dinamakan masjid, di rumah kita dinamakan musalla aja. Tempat sembahyang, tak panggil tempat sujud itu. Walaupun sujud di situ. Jadi masjid ini tempat yang didirikan padanya berjamaah dan boleh diguna bila-bila masa oleh orang ramai. Kerana itu dalam ilmu fiqh, adakah terangkat dosa satu kampung kalau tak didirikan padanya jamaah? Adakah terlepas fardu kifayah itu kalau dibuat berjamaah di rumah masing-masing, ataupun kita gili-gili rumah, kita tak nak buat surau, malam ni rumah tok pengulu, besok rumah tok kampung, lusa rumah tok imam, tuliat rumah tok Bilal, pakat keliling 30 hari itu kan? Jawapannya tak terangkat fardu kifayah itu. Tak terangkat tuan-tuan, walaupun buat berjamaah juga. Karena syarat yang Nabi sebut, kalau ada 3 orang lelaki dalam satu kampung tak didirikan padanya solat berjamaah, kampung itu dikuasai syaitan. Yang dimaksudkan oleh Rasul itu ialah kita buat di satu tempat yang memang dikhususkan jamaah itu. Baru terangkat dipanggil dosa kampung itu. Terlepas ke fardu kifayah itu tadi. Jadi itu namanya masjid. Cuma hari ini timbul pula masjid itu. Hari ini ada kecil, ada besar. Maka itu di negara Arab, mana-mana masjid yang didirikan padanya jamaah dan dibina di atas tempat yang dikhususkan untuk berjamaah, boleh diguna pakai oleh orang ramai, dinamakan masjid. Cuma ada masjid dipanggil jami', didirikan padanya Jumaat. Ada masjid ghairu jami', tak buat Jumaat. Itu je istilah dia. Masjid jami', masjid ghairu jami'. Di Malaysia masjid jami' tinggal KL satu dengan Kampung Baru ya. Lain dah tak jami' belaka tu. Walaupun didirikan Jumaat ya. Jadi itu bagi istilah masjid jami' itu. Yang ada kita hari ni lepas tu di negara Arab masjid dia buat Jumaat, masjid tak buat Jumaat, tapi semua dia panggil masjid. Di negara kita terbalik pula. Ada surau Jumaat, surau tak Jumaat pula. Istilah baru panggil. Jadi kalau begitu hadirin hadarat, mana satu masjid, maka boleh diiktibarkan surau ini masjid kerana cukup syarat-syarat tadi tu. Cuma dalam mazhab Syafi'i, nak jadi masjid mesti diisytiharkan oleh pihak berkuasa, badan autoriti, sultan ataupun yang dilantik oleh sultan mengisytiharkan masjid, barulah dinamakan masjid. Itu jadi beza pandangan lah. Ala kulli hal, kalau tengok syarat-syarat masjid tempat tuan-tuan ni, masjid dah ni cuma orang Melayu panggil surau dah. Tapi kalau ikut mazhab Syafi'i kena ijtihad dulu. Tak ijtihad pula dah kita pun serba salah mana satu nak sebut ni. Ala kulli hal, atas niat kita, faham kita lah. Jadi kalau kita rasa ni masjid, maka kita pun duduklah dengan niat iktikaf, moga-moga Allah terima. Dan tengok di sini bahawasanya duduk dalam masjid, duduk ni macam tuan-tuan duduk ni menunggu-nunggu sembahyang, nak tunggu sembahyang Isyak ini, besar fadilatnya yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala itu. Besar tuan-tuan fadilat dia. Tapi syaratnya tunggu dalam masjid, bukan tunggu dekat warung kopi sebelah tu. Faham? Sebab saya ingat dulu kalau kampung ni lepas maghrib ni ramai-ramai turun pergi kedai tengok wrestling WWF masa tu video payah nak dapat. Video pakai sewa yang besar tu kan, video kita tu, cartridge tu kan. Alah tuan-tuan macam lupa je tengok Hulk Hogan masa tu. Macam lupa je. Korang bandar semua. Tengok muka kampung. Masa kampung dulu kan, lepas maghrib turun ramai-ramai. Kita budak-budak tak ada duit orang tua, duduk dalam pasal dia beli teh 1 gelas, minum sampai habis. Kita tak ada duit, duduk luar tengok WF tu. Yang lucu tu, bila azan Isyak, pause dulu tu. Nanti sambung balik lepas Isyak tu. Seronok pula cerita kampung dulu. Tu suasana dululah. Tu saya tak terlibat tu, kawan-kawan banyak tu. Allah hadirat para jemaah dirahmati Allah kalian. Jadi masa tu kita tak tahu mana ada ustaz nak ceramah kuliah. Ustaz kalau kuliah pun bab wuduk balik-balik, bab mayang, bab tu pusing balik. Tak? Jadi rupa-rupanya banyak lagi yang telah diajar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Antaranya Nabi ajar kita duduk tunggu dalam masjid tu, fadilatnya besar, kelebihannya besar, tapi dengan syarat lah. Ada syarat yang akan disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengarlah hadisnya, dikeluarkan, diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, demikian bunyinya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yazalu ahadukum fi salatin ma dama yantaziruha. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, namanya Abdurrahman bin Sakhar. Nama dia Abdurrahman bin Sakhar, digelar Abu Hurairah kerana dia suka main dengan anak kucing. Sehingga satu hari Rasulullah tengok dalam bajunya bergoyang-goyang. Nabi tanya, apa itu? Dia tengok-tengok anak kucing. Jadi Nabi kata, kamu Abu Hurairah. Di sini kata para ulama, boleh kita gelar manusia dengan gelaran-gelaran yang baik dan yang dia suka. Boleh. Kita nak gelar dia dengan gelaran yang baik. Tak panggil dia Abu Hurairah yang sedap-sedap lah. Jangan panggil dengan gelaran yang dia benci. Panggil dia Abu Kaldai, Abu Anjing, tu bapak anjing, marah lah dia. Tak panggil dia bapak Kaldai, Abul Himar itu. Abul Bagal tu memang dia marah lah. Ataupun Abu apa tu? Abu Kalb, bapak anjing sungguh. Itu gelar macam tu jangan. Tapi nak gelar dengan baik-baik boleh. Gelaran yang dia suka tak mengapa. Jadi dipanggil dengan nama Abu Hurairah, antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Hurairah. Namanya Abdurrahman bin Sakhar. Kata beliau, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalu, sentiasalah seseorang daripada kamu itu dalam sembahyang selama mana dia menanti dia akan sembahyang. Jadi hadis ni nak menceritakan bagaimana orang yang menunggu-nunggu sembahyang ini, macam tuan-tuan nak tunggu Isyak. Dalam keadaan tuan-tuan menunggu ini, pahala yang diberi adalah pahala orang yang bersolat, bersembahyang. Sedangkan kita ingat bahawa ibadat yang paling utama adalah ibadat sembahyang. Ibadat sunat yang utama pun ibadat sembahyang. Maka diberi kurniaan menunggu ini bukan fadilat orang zikir, bukan fadilat orang yang baca Quran, iktikaf pahala lain dah. Ini tunggu ni dia punya kelebihan ialah pahala orang bersolat itu. Jadi kalau kita tahu, takkan kita lepaskan peluangnya tak? Dan kita takkan marah kalau lambat Bilal qamat tu, tak apa, lambat sikit lagi, lambat lagi kita tunggu lagi bagus dah. Ini kerana akan mendapat kelebihan-kelebihan. Ini lambat sikit sudah dia jeling untuk imam mana. Mesyuarat agung sudah bangkit, lambat 1 minit imam tak punctual, pecat Bilal. Tak. Biarlah lambat sikit tak apa, lambat sikit tak mengapa, lagi lambat lagi bagus. Sebab tu malam ni saya cadang kita berhenti pukul 10.30. Boleh atau tidak? Slow boleh. Malam ni bukan ada bola pun. Tak lainlah kalau Johor lawan Pahang itu hari, tak apalah. Itu pun kalah, menyesal pula aku tengok. Baik, nak sebut apa dia? Nak sebut pada kita ni menunggu-nunggu ini. Pahala yang Allah kurnia, pahala orang bersolat. Kalau begitu, ada syarat-syarat dia. Kita tengok apa syarat dan apa kelebihan dia. Qala musannif rahimahullah, kata Syekh Marbawi pada bilangan 60, duduk menanti sembahyang dalam masjid. Ya saudaraku, duduk menanti sembahyang dalam masjid itu kerana hendak berjamaah. Hendak berjamaah, kerana dalam satu riwayat yang lain disebut dalam hadis Bukhari lebih jelas, lebih panjang lagi. Dalam hadis Muslim pun lebih panjang lagi hadisnya, di mana dimulakan dengan sabda Nabi, tiadalah seorang Islam yang berniat nak pergi sembahyang, kemudian dia sempurnakan wuduk dia, kemudian dia keluar untuk menuju ke masjid, tidak ada tujuan dia illa salah, melainkan nak sembahyangnya tujuan dia. Maka tiap langkah yang dia langkah itu, sabda Nabi, Allah ampun dosa. Setiap langkah yang dia langkah itu Allah angkat darjat dia, sehingga sampailah dia ke masjid. Dia berjalan itu, diangkat darjat dia, diampun dosa dia, sampailah dia masuk dalam masjid. Bila dia masuk dalam masjid, sabda Nabi, dia menunggu-nunggu solat, maka
maka dia dikira berada dalam solat dah. Tunggu ini pun sudah dikira berada dalam solat, tapi syaratnya dia tunggu itu dalam masjid kerana nak berjamaah. Telah berkata Ibnul Arabi, qala musannif, telah berkata Ibnul Arabi bahawa Allah Ta'ala jadikan kerana menanti sembahyang berjamaah dalam masjid itu pahala seorang yang sembahyang, dan dia bersembahyang akan sembahyang tu. Ni tuan-tuan nak tunggu Isyak, pahala tuan-tuan ni pahala sembahyang Isyak dah. Tapi jangan balik pula tak sembahyang. Ni apa hal ni? Dah pahala sembahyang Isyak dah. Itu pahala je, tapi tak tertunai lagi fardu Isyak ya. Tapi nak sebut nisbah pahala terbesar dah. Dan yang keduanya, bukan saja itu kelebihan dia, dan yang kedua lebih besar dari itu balasan, iaitulah malaikat mendoakannya, yakni malaikat mintakan ampun pada Tuhan. Sebagaimana kata Imam Tirmizi, hadis Abu Hurairah itu Nabi bersabda, wala tazalul malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fil masjidi Allahumma ghafir lahu Allahumma arhamhu ma lam yuhdith. Malaikat, dan sentiasalah malaikat itu minta ampun, sentiasa ini selagi tak diri sembahyang itu, selagi itulah malaikat minta pada Allah. Apa kata malaikat? Allahumma ghafir lahu Allahumma arhamhu. Ya Allah, rahmatilah si fulan ini. Ya Allah, ampunkanlah si fulan. Ya Allah, rahmatilah si fulan. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan Allahumma tub alaih, ya Allah terimalah taubat atasnya, atas fulan ini. Allah, hadirin hadirat, yang doakan tuan-tuan, yang doakan kita ni bukan manusia yang banyak dosa. Yang mendoakan ni malaikat. Malaikat yang mulia tu tolong mendoakan. Di sinilah kita lihat betapa mulia dan pemurah dan pengampun penyayangnya Allah Subhanahu wa taala, bahawa Allah menghendaki manusia ni masuk syurga benar-benar tu. Sebab tu janganlah kita nak salahkan Allah Taala, tak patut, tak adil, tak itu, tak begini. Kalau baca hadis-hadis Rasul ni cukup banyak ampunan Allah, ampunan Allah. Cuma manusia je tak mau rebut ampun Allah, rahmat Allah. Dan mengapa ampun dan rahmat? Sebab apa ampun dan rahmat ini? Kerana kita ni hadirin hadirat, mati besok kita ni nak ke mana kita ni semua ni? Apa matlamat kita? Matlamat kita al-jannah, itu syurga itu. Tak tahulah kalau orang Shah Alam ni, I tak kisah mana-mana pun I okey. Kalau semua pergi syurga, siapa nak pergi neraka? Engkau pergilah. Kita semua ni nak pergi syurga. Tanya budak merempit tu pun macam berada. Syurga bang, syurga. Tuan-tuan, kalau ceramah tak? Kawan saya ceramah dengan dipanggil gulungan-gulungan yang nyah-nyah lembik-lembik itu. Ceramah kat dia tu. Dia pun cerita syurga, cerita, seronoknya syurga. Tak? Nak gimana? Siapa nak angkat syurga? Saya. Aku tampar pun kau tahu. Lembik-lembik tu nak syurga juga tu Syekh. Lembik-lembik, saya nak syurga tu. Yang jantina dia pun, kita pun confuse. Nak kata jantan pakai betina, nak kata betina kencing bilik air jantan. Confuse pula kita tu. Dia pun identiti dia pun dia confuse dah. Nak masuk bilik air mana? Mak tu orang macam ni nak masuk bilik air jantan pun tak boleh, nak masuk bilik air betina pun tak boleh, kencing tengah-tengah. Nak sebut pada kita yang tu pun nak pergi syurga, takkanlah kita ni tak pasti nak pergi syurga. Tapi ingat tuan-tuan, ingat Nabi pernah bersabda, lan yadkhulal jannah li ahadin bi amalihi. Lan ini nafi muabbad, tidak ada satu orang pun yang boleh harap amal dia untuk bawa masuk syurga. Kalau tuan-tuan nak harapkan amal sembahyang tadi, nak harapkan amal zikir tadi, nak harapkan doa kita, nak mengharapkan kuliah kita ni masuk syurga, jawapannya nahi hitum he nahi. Tak ada tuan-tuan. Habis tu buat apa kita beramal? Untuk apa kita beramal? Ini yang kita kena jelas. Buat apa kita beramal? Ini kalau budak-budak merempit, budak-budak nakal dengar, pasal tu kami tak beramal Ustaz. Belum tentu amal boleh bawa syurga. Memanglah Syekh, tak tentu. Yang tak beramal confirm. Yang beramal pun belum tentu ke syurga. Kalau tak beramal,
Sure tak boleh. Jadi kalau begitu kita beramal untuk apa? Sahabat tanya Nabi bila Nabi kata tidak boleh harap amal masuk syurga. Sahabat tanya wala anta. Tuan pun tak boleh harap amal tuan pergi syurga. Nabi kata wala ana. Saya pun tak boleh harap amal saya pergi syurga illa tu tuan-tuan kena ingat. Illa ayataghammadani Allahu bimaghfiratin wa rahmatin, melainkan dengan amal yang kita buat ini Allah ampun dan Allah rahmat. Itulah tujuan beramal. Kita beramal ni buat korban ke, kita beramal tuan-tuan bersedekah ke, berzikir, sebenarnya cari ampun dan rahmat. Maka itulah selagi tak berampun dosa, humban neraka dulu. Selagi itulah kita ni kalau boleh tak mahu dihumban neraka. Tak ada orang tak mahu tuan-tuan, tak mahu. Neraka ni jangan kata bakaran dia, haba dia pun boleh boleh mengelupaskan, mencairkan, melecurkan kulit kita. Belum nak masuk dalam dia, wal'ayazabillah. Kan itulah orang mati apa doa kita baca? Allah maghfir lahu warhamhu. Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Minta ampun untuk dia. Itulah namanya kita ni duk cari ampun, kita ini mencari rahmat. Nak masuk syurga ni kena banyaklah cari ampun, ya Allah ampunkan. Maka itulah selama ni kita baca hadis, dengar hadis, belajar hadis, cuba perhati balik apa kelebihan orang berjalan ke masjid. Satu langkah diampun dosa, satu langkah diangkat darjat. Mengapa orang didatangkan musibah? Menghapus dosa. Mengapa sakit? Penghapus dosa, mengangkat darjat. Apa dapat kita hadir majlis ilmu? Malaikat minta ampun dosa. Niat datang nak dengar ceramah, nak dengar kuliah, Nabi bersabda, makhluk-makhluk di darat, makhluk di air, melihat orang nak tuntut ilmu, dia kenal makhluk di air pun berdoa, ya Allah ampunkanlah si fulan, ya Allah rahmatlah si fulan. Sebab itu nak kata Allah tak adil, nak kata Allah Ta'ala ini tak patut buat, macam-macam dah diberi kelebihan, manusia tak rebut nak salahkan. Tak boleh nak salahkan Allah Ta'ala, tak boleh. Tidak ada alasan. Maka itu Allah hantar Rasul, beritahu pada mereka, wahai Muhammad, beritahu apa kelebihan tuntut ilmu, apa dapat kalau belajar ilmu, apa dapat menunggu sembahyang, apa dapat pergi berjamaah, bagai-bagai ditunjuk oleh Rasul. Manusia ada peduli? Manusia tak peduli pun. Nak salahkan Allah besok akhirat, ya Allah tak patut. Kan itu mana ada manusia yang sanggup nak bantah Allah besok? Atas dunia ni manusia bantah sebab dia tak nampak ada. Dia tak nampak hadirin hadarat. Baik itu kita ni kena ingat ini, bahawa kita ni beramal ni mencari ampun Allah. Disitulah mengapa kita disuruh seringkali minta maaf, minta ampun, sehingga Nabi bersabda kita bersalam itu pun menggugurkan dosa-dosa, Allah ampunkan. Itu sebab lepas mayang kita bersalam tu. Cuma tadi tak sempat nak cepat sikit. Itu yang kadang-kadang orang kata mana dalil. Punya banyak hadis Nabi sebut bersalam itu menggugurkan dosa-dosa. Itu yang orang kasih salam, ini mesti banyak dosa ni asyik salam macam ni. Hadirin hadirat para jemaah yang dirahmati Allah kalian. Nampak itu. Bagi buka sikit minda kita, sebab hari ni orang banyak menyalahkan Allah, tak patut itu, tak patut ini. Tapi dia sendiri pun buat benda yang tak patut atas muka bumi Allah. Di sinilah kita lihat adilnya Allah. Di sinilah yang dikatakan manusia masuk syurga bukan dengan amal, dengan rahmat Allah itu. Dengan rahmat itulah yang kita layak pergi syurga Allah Ta'ala. Dengan amal kita ni, dengan amal kita ni tuan-tuan, nak bayar nikmat Allah yang sebelah mata ni pun boleh bayar. Itu baru nikmat sebelah mata, belum nikmat telinga, belum nikmat mulut yang bercakap itu, belum lagi nikmat itu mes, belum nikmat itu kanj. Itu belum bayar lagi nikmat yang macam-macam itu. Apa lagi yang kita tak puas hati dengan Allah Ta'ala? Nak kata tak patut, cuba kita nilai balik. Allah tabarakallah. Jadi amal kita ni nak bayar amal apa nikmat yang Allah bagi pun belum boleh. Kalau begitu amal kita ni yang kita cari ampun Allah.
Maka Rasulullah mengajar kita, kamu menunggu-nunggu solat fardu itu malaikat-malaikat hadir, tapi dengan syarat kamu tunggu itu fil masjidi, dalam masjid, bukan luar masjid itu. Tunggu tu dalam masjid. Maka malaikat mendoakan, Allahumma ghafir lahu, ya Allah ampunkanlah si fulan, Allahumma arhamhu, ya Allah rahmatilah si fulan. Dalam hadis yang lain ditambah Allahumma tub alaih, ya Allah terimalah taubat atasnya. Di situ ada malaikat-malaikat yang mendoakan kita. Nampak tu? Nampak itu. Jadi jangan marah kalau lambat sikit azan, lambat sikit dipanggil qamat dan bagai-bagai. Lagi lama kita tunggu, sentiasalah malaikat itu minta pada Allah ampun. Qala mu'alif rahimahullah 61. Doa malaikat atas orang yang menanti sembahyang berjamaah dalam masjid, iaitulah seperti yang ditunjukkan oleh hadis dalam masalah itu. Apa yang kita bacakan hadis tadi telah bersabda Nabi didoakan malaikat kepada Allah dengan minta ampun dan rahmatnya selama dalam masjid itu. Malaikat-malaikat mendoakan. Di sinilah kita lihat ada malaikat-malaikat yang kalau dia hadir, Allah Ta'ala mohon, maka dia mohon pada Allah keampunan. Di sini menunjukkan ada malaikat yang memang tugasnya hanya minta kepada Allah ampun untuk orang yang menunggu solat. Nak menunjukkan pada kita malaikat ni banyak, ramai malaikat ni, sangat ramai. Di sini juga menunjukkan kelebihan orang yang hadir di masjid-masjid berjamaah, ya. Itu kelebihan orang hadir ke masjid berjamaah yang disebut oleh Syekh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, bahawa besar tak besarnya berjamaah ni. Kalau tuan-tuan nak kira tu, bermula daripada ambil wuduk di rumah sudah gugur dosa, berjalan itu diampunkan dosa lagi, sampai masjid menunggu-nunggu itu diampun dosa, masuk saja rapat-rapatkan saf itu, rebut saf awal itu sendiri pun dah dapat ampun dosa, sampai amin itu. Amin. Baik tu kalau tak berjamaah, nak amin dengan siapa? Amin. Sabda Nabi, man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah. Siapa yang serentak amin dengan amin malaikat, Allah ampun dosa dia. Nampak itu? Itu sebab berjamaah tu. Nak serentak amin kita dengan amin malaikat. Tapi ingat, malaikat amin tu serentak dengan tok imam, ya. Di sinilah dimakruhkan orang yang mendahului imam amin. Biasa entak dengan tok imam. Maka itu lepas Fatihah, waladdallin. Tok imam tu sunat saktah, berhenti kejap sekadar bernafas. Lin barulah makmum tu. Ini imam lin, makmum menggelupur tok imam. Tok imam nak ngejar makmum pula dah. Dia yang serentak amin ni, amin malaikat serentak dengan amin imam. Maka itu kalau orang mendahului imam amin makruh. Makruh. Ataupun lambat dari imam pun makruh. Imam dah habis amin, dia belakang amin. Ni mesti geng-geng yang tak puas hati dengan imam ni. Ada dia buat NGO lain, faham? Dia tak puas hati. Dia nak pecah tok imam, dipanggil mesyuarat agung, lambat lagi. Jadi dia buat pakatan yang lain untuk menjatuhkan tok imam belakang-belakang, ganggu tok imam, bagi kacau tok imam. Imam gelupur tok imam tu. Waktu makruh tu jadi macam tu, makruh. Biar serentak amin dengan amin imam. Nak tunjuk tuan-tuan, malaikat-malaikat ni makhluk yang mulia di sisi Allah Ta'ala. Di situlah kita kalau hadir malaikat, doa banyak-banyak tu. Sebab malaikat hadir ni tuntut ilmu malaikat hadir. Ada doa banyak-banyak, sebab Nabi pernah bersabda, kalau dengar kokok ayam berdoa, kalau dengar kokok ayam berdoalah. Kerana ayam itu melihat malaikat. Jadi ulama-ulama berbahas, yang sunat itu bukan sebab ayam tu kokok, sebab tengok malaikat, nampak malaikat, hadir malaikat, tu maksud Nabi itu. Bukan pasal ayam tu kokok. Hadir malaikat itu sunat berdoa
maka difaham di situ di mana-mana hadir malaikat kita berdoa. Jadi tuan-tuan nampak di mana malaikat hadir, antaranya solat berjemaah. Di situlah saya ingat kata Syekh yang mengajar hadis tadi. Dia kata apa? Kata Syekh Yusri, dia kata kalau begitu sebilangan ulama mengatakan kalau kita semayang seorang-seorang, kenapa disuruh kita qomat? Kalau boleh azan kemudian qomat walaupun semayang seorang diri. Kerana bila kita iqamah itu, malaikat-malaikat akan hadir untuk berjemaah dengan kita. Itu tak Allah Akbar, Allah Akbar. Kita nak semayang seorang, qomat. Allah Akbar, Allah Akbar. Sampai bi asyhadu an la ilaha illallah, qomat. Malaikat hadir. Bila malaikat hadir, kata Syekh, maka boleh kita niat jadi imam. Wah, pelik sikit pandangan ni kan? Pelik bayang seorang jadi imam macam mana? Malaikat di belakang. Jadi tuan-tuan bayangkan, tuan-tuan lewat datang Isyak, datang balik meeting ke lewat malam, singgah masjid, surau ada mayang seorang qomat. Jadi imam baca kuat sikit sampai waladhdallin, bunyi belakang amin. Agak-agak nak sambung terus ke? Hadir malaikat, hadir jin pun hadir, jin pun hadir. Dia dengar, dia pun nak berjemaah kat tu. Sebab dia pun duduk sini juga. Bau meremang bulu roma kita je. Kena pula tengah mayang tu pejam mata, ada cuit belakang. Cuit pula. Koma lah ingat. Kita jadi penakut pun ya. Nakut. Saya pun bukan nakut, tapi tak pun nak berani sangat tu. Baik ya. Tapi saya ingat kata Syekh tu betul. Boleh ya. Kita itu pandangan sisi lah. Ala kulli hal, tak terima tu bukan maksud salah. Cuma kita rasa agak gharib, pandangan tu pelik sikit lah. Sebab sebayang seorang-seorang niat imam. Tapi syaratnya kena qomat dululah, qomat. Jadi hadir malaikat berjamaah dengan kita. Nak sebut apa dia? Nak sebut kalau kita amin tu, malaikat pun tolong amin sama. Maka moga-moga muafakat amin kita dengan amin malaikat. Allah ampun dosa. Itu cerita dia. Balik tajuk tadi. Jadi begitulah orang menunggu-nunggu sembahyang berjamaah ini. Walaupun simple hadis dia, cuma nak dilihat di situ beberapa petunjuk. Pertama, masjid. Kenapa masjid? Menunjukkan lebihnya masjid itu. Di sinilah kita melihat hadis daripada 2-3 lapis. Jangan sekadar faham orang menunggu dalam masjid sehingga kita melupakan mulianya masjid. Mengapa tunggu kedai kopi tak dapat kelebihan ini? Mengapa tunggu di rumah tak dapat kelebihan ini? Nak tunjuk itulah mulianya masjid nama dia. Itulah mulianya rumah Allah, surau. Sampaikan dimuliakan rumah Allah tu, menunggu-nunggu pun hadir malaikat untuk mendoakan kita. Boleh nampak itu, biar nampak sikit. Hadis ini bukan saja bicara soal pahala dan kelebihan, tapi juga membincangkan kemuliaan masjid rumah Allah Subhanahu wa taala. Di situlah dipanggil rumah Allah. Di sinilah pula alasan golongan-golongan liberal lagi ni yang kata we are Allah children ni. Dia kata kita sebut we are Allah children ini bukan maksudnya kita ni anak Tuhan, tapi bagaimana Allah muliakan Kaabah, Allah panggil Baitullah. Sandarkan pada Allah kan, Baitullah. Allah muliakan Makkah, maka masjid itu dipanggil Masajidullah, Masjidil Haram. Jadi Allah muliakan Jibril, dipanggil Ruhullah. Ada Ruhul Qudus, Ruhullah. Allah muliakan Nabi Ibrahim, panggil Khalilullah. Allah muliakan Nabi Musa, dipanggil Kalimullah. Allah muliakan Nabi Isa, dipanggil Ruhullah. Allah muliakan Nabi kita Muhammad, dipanggil Safiyullah. Jadi begitulah kita ini Allah muliakan abna Allah, dia kata anak Allah. Nampak? Apa dia Allah jawab dalam Quran? Allah jawab lama dah tuan-tuan ayat ni. Surah Al-Maidah ayat 18, Allah jawab wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullah. Kata puak-puak Yahudi, kata puak Nasrani, kami ini anak Allah. Wa ahibba'uh, kami ini kesayangan Allah. Rupanya kalimat anak Allah ni Yahudi pakai lama dah, Nasrani pakai lama dah. Yang disebut oleh
oleh Profesor Dr. Hamka dalam tafsir Al-Azhar. Apa kata beliau? Bahawa ucapan-ucapan itu adalah penipuan yang dilakukan oleh golongan Yahudi Nasrani. Yang mula-mulanya mereka kata kita ni bukan kata maksud anak Allah ni, kita ni anak Allah exactly dah, maksudnya kita ni makhluk ciptaan Allah. Mula-mula memang Yahudi cakap macam tu. Masuk generasi kedua, masuk generasi ketiga, memang dia kata Uzair anak Allah. Isa pula kata Pak Nasrani, Isa anak Allah. Begitulah kita ni, kalau biarkan orang kata abna Allah ni anak Allah, besok lapis anak kita, lapis cucu kita kata Muhammad itu anak Allah. Ini dah berlaku zaman Yahudi Nasrani dulu dah ni. Batu pahaman abna Allah ini digarap daripada Yahudi Nasrani yang sesat. Yang ini yang kita jangan tertipu dengan mainan musuh. Kita ni mudah sangat nak bela musuh. Kita tak tahu dia punya taktik. Quran dah bongkar lama dah ni. Tonton baca surah Kahfi kan malam Jumaat. Wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada. Wa yunzir, beri amaran kepada orang yang berkata ittakhadallahu walada, Allah punya anak. Itu beri amaran sikit. Ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim. Orang yang cakap begitu tu mereka ni tak ada ilmu, dia tak kenal Allah sebenarnya. Wala li abaihim, nenek moyang dia pun tak kenal Allah sebenarnya. Ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim. Apa lagi Allah sebut? Ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadhiba. Apa yang dia sebut tu dia bohong aja. Dia kata kita bukan maksud anak Allah ni, kita anak Allah exactly, kita ni kekasih Allah. Dia bohongnya. Allah jawab dalam Quran, iyaquluna illa kadhiba. Dia cakap begitu, dia nak menipu kita. Masalahnya kita tak tahu kena tipu. Padahal Quran dah beritahu. Tu namanya kita dibengong, faham? Dah diberitahu, tak ambil tahu. Ni aku nak marah ni. Sebab orang Syalam ni sebenarnya ni. Nak sebut apa dia? Nak sebut jangan kita terpedaya dengan kalimat abna Allah. Memanglah Allah muliakan Kaabah dipanggil Baitullah, Allah muliakan masjid dipanggil Masjidullah. Tapi itu hak Allah nak sebut. Kita tak berhak nak menyebut begitu. Nak kata abna Allah, anak Allah, kita tak berhak. Itu namanya hak Allah. Ya. Jadi kena hati-hati sikit golongan-golongan begini. Profesor Dr. Hamka sebut dalam tafsir Al-Azhar, dalam menafsirkan ayat ittakhadallahu walada. Dia cerita dah peristiwa ni berlaku zaman Yahudi Nasrani. Kenapa Pak Hamka sebut? Sebab benda ni di Indonesia dulu lama dah berlaku. Kat Malaysia ni baru nak berlaku. Lama dah di Indonesia. Sebab tu dia beri amaran tu. Dia beritahu, dia sebut dalam tafsir itu bahawa ungkapan anak-anak Allah ini datang daripada Yahudi dan Nasrani yang dulunya memang sebut begitu. Yang mereka sendiri kata sebenarnya kami sebut anak Allah itu bukan kami maksudkan kami ni anak Allah sebenar, tapi kami cinta Allah. Wa ahibba'uh, kami sayang ke Allah, dia kata. Kami ni kesayangan Allah. Jadi bila kami kesayangan Allah, macam Ibrahim Khalilullah, Musa Kalimullah, kita ni abna Allah. Bohong dia tu kan. Rupanya dia nak anggap bahawa Tuhan punya anak benar-benar. Ni tipu daya ni, jangan kita tak tahu. Pergi berdialog ditipu lagi sekali ya tak. Allah hadirin hadirat, cerita dialog ni tuan-tuan. Ustaz yang mengajar tuan-tuan seorang tu menjadi ahli panel akidah Negeri Selangor ni. Saya tak sebutlah nama dia tak. Tapi saya kenal lah dia sebab dia biras saya. Dia ada ketah kerja bab siasatan ni. Lama dah dialog ni 2012 berlaku lama dah. Kalau ikut dalam hukum fiqah, orang begini bukan lagi nak berdialog, dah diberi penerangan, dah diajar. Orang begini diberi satu istilah dalam fiqah namanya istitabah, minta taubat, dia jawapan dia. Itu pun ulama fiqah bincang berapa hari tempoh taubat. Setengah kata 3 hari tempoh dia. Setengahnya kata 21 hari, setengahnya kata 1 bulan tempoh. 1 bulan. Ini sudah 2 tahun Syekh. Lepas 1 bulan kalau dia berdegil, itu orang bagi gaib daripada dunia je jawapan dia tu. Faham tak faham tu? Nak jaga agama ni. Ini 2 tahun Syekh. Nak dialog macam mana lagi? Dan nak dialog ni kita bagi tahulah Allah ajar kita dalam Quran.
fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih. Kalau kamu berbeza pandangan, berkelagah, balik pada Allah, balik pada Quran, balik pada hadis. Tengok apa kata hadis. Nabi ajar kita, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Kalau kamu lihat, ra'a bermakna alima, kalau kamu tahu berlaku satu mungkar, mungkar ni benda yang bercanggah dengan syariat. Benda khilaf tak boleh panggil mungkar. Benda mungkar ni bukan khilafiyah, khilafiyah tu bukan mungkar. Benda mungkar ni memang betul-betul canggah dengan syarak ini. Maka kamu kena ubah dengan tangan, dengan kuasa. Maka orang ada kuasa, kena guna kuasa. Fa illam tastati', kalau kamu tak mampu, dalam istilah bahasa Arab, in itu dipanggil in syartiyah. In syartiyah maknanya jika tak mampu, kena guna nombor satu. Nombor satu tak mampu, bawa pergi nombor dua. Tak mampu, bawa guna lidah, dialog, bincang, nasihat. Jadi ada kuasa, kena guna kuasa. Tak ada kuasa, guna lidah. Faham? Jadi kalau dah ada kuasa, tak guna kuasa, itu dipanggil bengong. Ada kuasa, nak guna bincang, apa hal? Ini kata orang putih, if you have a power, you are not powerful, you are a bloody fool. Saya kalau marah cakap orang putih saya. Ku tak faham, tak ikut. Faham tak faham belakang tu. Ada power, tak powerful, bloody fool lah. Ada power, guna power lah Syekh. Sebab tu jangan marah orang guna power. Dia ada power, biarlah dia. Yang kita tak ada power, kita lah pergi berunding, barulah betul. Marah orang yang ada power guna berunding. Itu sebabnya kerja orang jangan kacau. Kerja kau buatlah. Orang jadi driver, dia tahulah buat kerja dia. Orang duduk belakang, diam-diam sudahlah. Ini cakap driver kata macam ni lah bos, engkau depan aku belakang. Senang. Faham? Dah dia driver, dia tahulah jalan. So tunjuk itu dia. Macam ni dia. Kalau senang, awak depan, saya belakang. Lagi senang, awak buat sini. Itu sebab kan ada kerja masing-masing. Tukang kebun, buat kerja tukang kebun. Driver, buat kerja driver. Kalau driver buat kerja tukang kebun, bos panggil mana driver? Sibuk potong rumput. Ini kita nak pergi mesyuarat. Faham? Ni aku nak marah ni. Hilang masjid-masjid kita ni. Malaikat gimana ni? Nak sebut, itu namanya benda mungkar ni kena guna cara kita. Barulah nama cerdik, barulah namanya berhikmah. Jadi yang tak ada kuasa, macam kita NGO ke tak ada kuasa, gilah berunding. Nak suruh pihak berkuasa guna perundingan, tak kena, tak hikmah begitu. Samalah tuan-tuan, kita tengok benda mungkar berlaku di Genting Highland Casino. Tuan-tuan boleh pergi tutup kasino ramai-ramai ni. Dia ramai ni, kita sewa 4 bas pergi macam. Apa hal ni? Lawatan untuk menutup kasino kat Genting Highland, kan? Sampai sana Syekh ketar, Syekh sejuk, baju sejuk lupa bawa. Lupa baju pergi ketar mana tahu. Tengok sampai atas 4 buah, semangat semua turun semangat. Tengok rupa orang sana dah bonza siap 5 bas tunggu. Dia bonza lagi ramai, badan katan-katan, kita yang pergi boroi-boroi mah. Dia kata-kata dengan pistol dia, dengan senapang dia. Kita sampai sana terkejut. Ingatkan tak ada orang nak pergi tutup. Tengok dia lagi kuasa besar Syekh. Masa tu kita nak buat macam mana? Kita tak ada kuasa. Dia dengan segala kelengkapan, dia dengan segala persenjataan dia ada. Kita akhirnya tak boleh nak tutup sebab tak ada kuasa. Akhirnya apa kita buat? Yang boleh kita buat, main merry-go-round, naik kuda ramai-ramai tu. Faham? Pasal dah tak ada kuasa, nak buat macam mana? Itu sebabnya kena cerdik sikit dalam kita nak bertindak. Itu ya tak? Tengok bidang kuasa kita lah. Tak ada kuasa, buat cara tak ada kuasa. Nak pergi berunding boleh tak? Pergi berunding, tapi tuan-tuan guna perundingan pun belum tentu boleh berjaya tu kan. Macam juga kita tengok budak-budak merempit 15 orang naik motor 15 orang. Tuan-tuan berani sorang-sorang nak pergi tegur dia orang? Jangan. Tuan-tuan nak pergi nasihat dia, kuasa dah lah tak ada, nak guna lidah ni pun. Saya pernah sekali tegur budak dalam kedai. Itulah kedai. Kita tegur elok-elok, dia duk peluk budak perempuan tu. Kedai restoran, buat malu anak Melayu depan ramai. Saya lagi, Assalamualaikum. Apa lu sibuk? Kau ngajar dah ni. Kita fikir orang ramai Syekh, tak aku tampar itu. Tapi nak tunjuk pada kita, dalam keadaan kita tegur tu pun dia tak boleh terima.
Ni nak guna lidah ni pun dia dah jadi macam tu. Tuan-tuan nak guna kuasa, lagi tak ada kuasa. Allah, itu kalau 15 orang tu tuan-tuan, budak-budak nakal tu tuan-tuan pergi kat dia, Assalamualaikum. Lu apa barang? Lu apa hal? Agak-agak tuan-tuan kecut perut, slow-slow balik kata. Oh, tuan-tuan try pergi tengok. Saya pernah kenal kali tu. Tak. Lepas tu barulah kita faham maksud Nabi, kalau tak mampu dengan lidah, dengan hatilah akhir kita tu. Dia dengan 15 orang dengan satu budak betina, tuan-tuan nak tegur dia. Kita sampai situ, lu apa hal? Ada was susahkan lu? Lu sibuk-sibuk apa hal? Ini bukan lu punya anak tau, lu balik dia kata. Tuan-tuan macam mana? Tak bera muka kita je, naik merah muka kita je. Dah kita seorang, dia 15 orang. Cakap banyak-banyak kan, dia angkat helmet tu orang. Mau koma, bukan koma, qaulu innalillah kita. Langsung tak kuliah kata ni kan. Jadi apa kita boleh buat? Jawapannya kita tak ada. Apa yang kita boleh buat? Itulah Nabi kata, hatilah itu akhir kali itu. Bencilah kita dengan hati kita. Tabarakallah. Itulah yang kita kena faham maksud Nabi. Tak ada kuasa, gunalah nasihat. Tapi ada kuasa, gunalah kuasa kita. Balik semula kita pada hadis tadi. Begitulah kita nak fahamkan bagaimana malaikat-malaikat ini mohon ampun, mohon rahmat selama mana ada dalam masjid. Menunjukkan mulianya masjid yang dipanggil Baitullah tadi, rumah Allah tadi. Jadi ceritanya bermula daripada rumah Allah ya. Sampai ini orang kata anak Allah. Baik, rumah Allah tu bukan kita yang beri gelar, itu hak Allah. Kata Imam Kastalani, adakah dikendaki dengan masjid itu yang ia sembahyang di dalamnya, ataupun dikendaki dengannya sepotong bumi yang dia sembahyang di dalamnya daripada masjid itu, hingga jikalau berpindah ia kepada sepotong bumi yang lain di dalam masjid itu, nescaya tiada ada ini pahala yang tertentu itu. Confirm tuan-tuan tak faham? Maksudnya begini, Nabi sebut bila dia menunggu dalam masjid untuk berjamaah, maka malaikat mendoakan dia, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Waktu dia menunggu dalam masjid nak berjamaah itu, pahalanya pahala solat. Soalnya begini, masalahnya begini, masalahnya dia cadang nak semayang Isyak di masjid negeri kerana dia nak jumpa kawan di situ. Cakap dengan kawan dia, nanti kita jumpa lepas Isyak. Oleh kerana tadi maghrib berjemaah sini, tengok ada kuliah, tunggulah sekejap, cadang-cadang Isyak masuk 8 suku, lalu kau 8 pergilah masjid negeri tu kan. Jadi masa menunggu-nunggu itu, adakah hasil pahala dia? Kerana dia cadang nak semayang di mana? Masjid negeri. Tu soalan dia, kata Imam Kastalani rahimahullah dalam bab ini. Jadi adakah hasil pahala dia? Kata Imam Kastalani, bermula yang lebih izhar, yang lebih jelas ialah yang pertama, bahawa yang dimaksudkan dalam hadis itu di mana dia nak dirikan solat jemaah tu nanti. Maknanya oleh kerana dia cadang nak sembahyang Isyak di masjid negeri, maka ketika dia menunggu tadi sampai pukul 8 tadi, cadang dia nak Isyak masjid negeri, maka malaikat akan doakan dia bila dia sampai masjid sana, dia masuk dalam masjid tunggu Isyak, di mana tempat nak didirikan solat jemaah itulah baru malaikat doakan dia. Di sini menunjukkan malaikat ni mengenal, tuan-tuan, dia kenal dengan titah perintah Allah. Malaikat ni mengenal manusia ni. Lepas tu kita ni berwuduk, malaikat kenal. Orang yang beriman, malaikat kenal. Orang yang taat pada Allah, yang ikhlas, malaikat boleh kenal. Cuma kita je tak berapa nak kenal sama-sama kita. Itulah dipanggil kemuliaan yang Allah kurniakan pada para malaikat. Macam mana malaikat boleh mengenal? Dalam beberapa riwayat, ada ketikanya Allah Ta'ala membangga-banggakan manusia di hadapan para malaikat. Allah sebut pada para malaikat, coba kamu lihat hamba-hambaku itu. Itu mulianya anak Adam kalau dia taat pada Allah Ta'ala, menjadi kebanggaan di sisi Allah Ta'ala. Maka itulah malaikat sendiri memang memuliakan anak-anak Adam yang beriman pada Allah. Malaikat sendiri tuan-tuan tak kagum dengan manusia ni. Kenapa? Kerana manusia ni ada nafsu tapi dia boleh taat. Malaikat tu dia tak ada nafsu. Lepas tu dia boleh patuh arahan Allah, sujud. Kita ni dah lah berlawan dengan nafsu. Dalam keadaan berlawan dengan nafsu, Syekh,
boleh lagi taat, boleh lagi bangun ibadat, boleh lagi bangun semayang pagi-pagi itu. Kagum malaikat dengan manusia. Itu lebih manusia, lebihlah kita tuan-tuan. Maka itulah layak dipanggil khalifah. Jangan ingat kita ni tak mulia-mulia, cuma kena lawan nafsu. Baik tu kalau ikut nafsu jadi hina. Ni yang kita nak lawan nafsu, dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat. Jadi kalau begitu maksud hadis tadi, yang malaikat mendoakan seseorang itu selama mana dia menunggu dalam masjid, dia nak berjamaah itu. Kemudiannya syarat yang pertama tunggu dalam masjid. Syarat yang kedua malam yuhdits. Dalam hadis itu menyebutkan selama mana dia belum berhadas, tidak berhadas. Tengok 63, 62 tinggal kejap. 63 hadas dan maknanya. Kata Abu Isa Tirmizi dalam hadis tadi, bila Abu Hurairah baca hadis ini, Abu Hurairah sampaikan hadis ini, sabda Nabi SAW, sentiasalah seseorang itu diberi pahala solat kalau dia menunggu solat itu, dan sentiasalah para malaikat mendoakan atasnya selama mana dia berada dalam masjid. Kata para malaikat, ya Allah ampunkan si fulan, ya Allah rahmatlah si fulan selama mana dia tidak berhadas. Faqala rajulun min Hadramaut, wa mal hadatsu ya Aba Hurairah. Bila Abu Hurairah baca hadis ini, selama mana tidak berhadas, seorang laki-laki Hadramaut, orang Arab Yaman, nama di satu tempat namanya Hadramaut. Tanya Abu Hurairah, apa itu hadas? Dan apa ia hadas yang engkau kata wahai Abu Hurairah? Hadas ni benda apa? Qala, lalu kata kata Abu Hurairah, fusaun au duratun. Yang dikatakan hadas itu orang yang kentut itu. Di sinilah dapat jawapan bahawa keluar angin kentut itu, keluar sesuatu dari dubur, nama membatalkan solat kita. Yang orang duk cari mana dalil kentut ni batal wudu, rupanya jumpa dalilnya dalam bab dipanggil menunggu-nunggu sembahyang. Dia cari dalam bab nawaqidul wudu, hadis tentang batal wudu tak jumpa. Itu sebabnya kadang-kadang hadis ni tuan-tuan, dia duduk dalam hadis-hadis yang lain. Itu namanya hadis Rasul, satu ucapan Nabi boleh keluar macam-macam hukum hakam. Macam tadi kelebihan masjid, tak? Kita tak nampak hadis tadi cerita kelebihan masjid kerana fokus kepada doa malaikat orang nunggu dalam masjid. Rupanya bukan saja doa itu menunjukkan mulianya masjid. Kenapa tempat lain Nabi tak mention, Nabi sebut masjid itu. Itu nampak hadis ni buka luas mata kita. Begitu juga dengan fusak tadi. Fusak ini bahasa Arab ini kentut yang tak bunyi tapi baunya membingitkan. Bunyi tak ada tapi baunya tuan-tuan Allah lebih daripada kemenyan hantu itu. Itu dipanggil bahasa Arab fusak. Au durat. Durat ini dipanggil kentut yang bukan saja bau, dengan bunyi-bunyian sekali itu. Nak tunjukkan bahawa bahasa Arab ni kaya, istilah dia kaya. Itu bahasa Arab ni tuan-tuan, dia bahasa Melayu ni tak berapa banyak sangat. Sebab tu dalam kamus dewan tuan-tuan agak-agak ada berapa ribu kalimat bahasa Melayu dalam kamus dewan tu. Dia ada 37,000 lebih kurang. Tak banyak. Kalau ikut kamus Indonesia, dia ada lebih 73,000 bahas istilah Indonesia. Tapi kalau buka kamus Arab, Allah, kalimah alif saja boleh keluar hampir puluh ribu. Tu alif belum sampai ya lagi itu. Punya banyak istilah bahasa Arab ya. Kaya tak? Bahasa Arab ni kalau kuda tu macam-macam. Kita kalau kuda tuan-tuan semua daripada kuda. Kuda padi, kuda lumba, kuda sirkus, kuda semua mula daripada kuda je, cuma tambah belakang aja. Dia tak, kuda ni kalimat lain, kuda ni kalimat lain, kuda ni kaya bahasa panggil. Itu namanya bahasa Arab je. Nak fusak. Fusak tu dia panggil faham. Fusak tu nak bau tak ada, bunyi tak ada, baunya dia. Kalau durat itu bukan saja bau, dengan bunyi-bunyi dia sekali itu. Dipanggil itu bahasa Arab. Baik.
Jadi kalau begitu, fahamlah kita orang yang mendapat fadilat ini, pertama tunggu dalam masjid, yang kedua dia menunggu tu dalam keadaan ada wudu. Jadi kalau tak ada wudu, dia ambil, tunggulah balik dalam masjid itu. Jadi kalau itu nak menunjukkan kelebihan orang yang mengekalkan wudu pula. Itu kelebihan orang mengekalkan wudu. Baik. Kemudiannya, kentut dalam masjid apa hukum? Oleh kerana malaikat mendoakan dia, tiba-tiba dia pun itu. Apa hukum malaikat dia kentut menghina ke bagaimana tu? Itu namanya hebatnya ulama-ulama dulu berfikir di luar kotak pikiran panggil tu. Out of the box kan. Dia fikir tak malaikat tengah doa tiba-tiba kentut, apa hukum? Qala musannif rahimahullah, ya saudaraku, telah menyebut dalam hadis itu, sentiasalah malaikat minta ampun pada Allah akan orang yang menunggu sembahyang jamaah dalam masjid selama mana tiada berhadas dengan mengeluarkan kentut atau perkataan busuk seperti carut marut, maki, laknat dan sebagainya, ataupun melakukan perkara busuk dengan tangannya. Maka dengan sepotong hadis ini telah mengambil dalil oleh Imam Malik rahimahullah akan bahawa tiada harus kentut di dalam masjid kerana menyakiti malaikat. Apa maksud tiada harus? Dalam bahasa Arab dipanggil la yajuz. Kalau mengaji ilmu fiqh, kalau datang kalimah tiada harus, la yajuz, bermakna haram. Haram sebenarnya. Tapi kenapa guna kalimah tiada harus, la yajuz? Kerana dalam ilmu fiqh, kalau berbeza pandangan ulama, mazhab ni kata boleh, mazhab ni kata tak boleh. Bila berbeza pandangan golongan, mazhab ni kata haram, mazhab ni kata harus atau makruh, bila bertembung mereka guna kalimah la yajuz kerana menghormati mazhab lain. Tu adab orang beza pandangan. Ya tak? Kalau ikut mazhab Hanafi sebenarnya haram, tapi oleh kerana mazhab lain kata harus, maka diguna kalimah tidak harus. Tidak harus itu sebenarnya haram di sisi mazhab Maliki. Orang kentut dalam masjid ni haram kata mazhab Imam Maliki. Kerana apa? Kerana menyakiti malaikat. Malaikat doakan dia, boleh dia kentut ni. Kerana adalah malaikat itu tiada suka, ia akan bau busuk. Dan apabila mencium busuk, larilah ia daripadanya. Di sini pula kita faham, kita kena muliakan malaikat. Jadi kalau kita nak kentut juga, keluarlah dulu bau kentut. Ini kentut bau keluar, kan tak buat tut tu. Keluar dululah, sebab malaikat mendoakan dia dalam masjid. Kalau dia keluar, malaikat tak mau doakan dia. Jadi kalau dia nak kentut, keluarlah dulu. Ini dia kentut dulu baru dia keluar. Itu kan tak sopan dengan malaikat. Dan di sini kita tengok malaikat dia suka yang wangi-wangi, tak suka yang busuk. Ya, kalau begitu kita ini kena ubah satu pemikiran Melayu yang agak tak berapa menggembirakan. Ialah orang Melayu ni kalau dia balik malam-malam Jumaat ke, dia tercium bau wangi kan. Apa orang kita kata? Ada syaitan. Sedangkan syaitan dia tak suka yang wangi-wangi. Tapi kita sudah salah faham. Terutama sekali balik wangi-wangi, cium pula bau kemboja ke, bau bunga apa nama? Bunga-bunga wangi lah. Yang kat kubur tu bunga apa banyak tu? Bunga Cina ke, bunga Tanjung ke kan. Kita dengan cium bau tu je, kita pun kaitkanlah dengan benda-benda khurafat. Ini datang syaitan, datang jin. Sedangkan dalam Islam, makhluk-makhluk tu semua tak suka wangi-wangi. Dia suka yang busuk sebenarnya. Jadi kena ubah fikir kita. Yang suka wangi ni malaikat. Betul kita disunatkan pakai wangi-wangian. Maka itulah tandas rumah kita tu pun kalau boleh bagi wangi. Jangan bagi busuk. Ini ada yang pegang prinsip, dah dia tandas Ustaz, biarlah dia busuk. Itu tempat tinggal syaitan. Lagilah syaitan suka tinggal. Kita kalau boleh jangan suruh dia tinggal situ. Keluar. Itu yang kena wangi tau. Ini yang berlaku masa kami belajar dulu. Allah kata, Arab tak Arab, ku tak kira. Yang belajar baik, yang tak belajar serupa lagi teruk dari kita pun ada. Tanya Ustaz Nazmi lah. Duduk asrama je. Ustaz Nazmi asrama, kadang balik rumah duduk asrama. Kita duduk asrama, Allah campur dengan dia.
Satu peristiwa yang saya tak boleh lupa tuan-tuan. Tandas dia tu, tabarakallah, ngeri yo. Tandas gitu pun bersih dah. Tandas yang ngeri tuan-tuan. Ha? Dia tak mau flash, buang air besar, tak mau flash. No. Itu tak flash satu hal. Mari orang kedua, dia boleh top up atas yang pertama. Betul. Ngeri tengok. Mana tahu sebab kita orang ketiga. Kita orang ketiga Syekh. Geron tengok. Kenapa dia orang tak mau flash? Bila kita tanya, dia kata apa? Dia kata, ini kan rumah syaitan, buat apa nak bersih sangat? Ini salah faham ni. Rumah syaitan. Dia boleh top up atas yang pertama. Dah macam kopok leko Syekh. Panjang, ngeri tengok. Allah Rabbi lah. Itu pengalaman hidup lah kata. Kita pun Allah, ngeri sungguh lah ngeri. Tukarlah prinsip dia. Patut rumah Allah tu lah. Rumah yang dipanggil rumah syaitan lah kena bersih. Barulah hilang was-was, hilang ragu-ragu. Ini manjang was-was belaka tu. Itu satu. Ini nak kena buang mindset kita. Mindset yang pertama. Mindset yang kedua, yang selalu berlaku pada orang Melayu, ialah cerita kalau orang mati kadang-kadang ada dipanggil terlihat kelibat-kelibat makhluk tu kan. Apa dia kata? Roh jahat balik tuntut bela. Roh jahat balik tuntut bela. Ini biasa dalam filem-filem banyaklah. Sundul bolong ke, nyiblorong macam-macam lah cerita. Nyiblorong ke apa tak. Apa lagi hantu Cina, hantu Korea, hantu Jepun, macam-macam lah itu. Dia tuan-tuan percaya ke roh jahat ni boleh balik tuntut bela? Sedangkan kita baca dalam hadis Rasulullah, segerakan jenazah tu ke tanah kubur. Kalau dia orang baik, segera akan dapat rahmat. Kalau dia orang jahat, jangan kita simpan lama, dipanggil tanggung lama dia punya azab. Buat apa nak, dia orang jahat, simpan azab dia, buat apa lama sangat? Hantar cepat-cepat itu. Kalau begitu, orang baik, kubur itu rawdah min riyadil jannah, taman syurga. Kalau dia orang jahat, hufratun min hufarin niran, lubang neraka. Dia diazab dalam kubur. Cuba jawab, bila dia nak balik tuntut bela? Cuba jawab. Dia kan tengah diazab sekarang. Bila roh dia nak balik tuntut bela? Habis tu, itu semua kerja jin tau. Inilah orang Melayu kita kadang-kadang dah, dah banyak dah. Roh jahat balik tuntut bela. Dah roh dia jahat, dah diazab. Bila dia nak balik tuntut bela? Tak sempat Syekh. Habis tu, yang nampak tu sebenarnya semua kerja-kerja syaitan, jin tu. Lepas tu kita jangan heran sangat. Memang orang Melayu ni dia mudah heran bab ni kan, heran. Roh tu balik tuntut bela bagai-bagai, tak adalah Syekh. Ya. Dia tak boleh balik dah, tak nak tuntut bela macam mana dia. Memang orang kita ni mudah heran kan. Macam satu cerita orang azan pukul 10 pagi tu kan, satu kampung heran. 10 pagi azan, satu kampung heran semua datang. Tanya, ni kenapa azan pukul 10? Orang gila tu azan pukul 10. Orang gila tu tanya, kenapa? Heran ke? Yalah heran, 10 pagi azan. Kata orang gila, saya lagi heran, kenapa subuh azan tak datang pukul 10? Semua datang. Orang gila tu heran pula. Faham? Orang gila tu kata, saya lagi heran tu. Azan subuh tak datang, pukul 10 azan semua datang. Faham tu sebab orang Melayu memang dia cepat heran. Jangan heran lah tuan-tuan ya. Allah Rabbi. Balik tajuk kita tadi, cerita Malik dipanggil kentut dalam masjid ya. Baik, ikut pandangan Imam Malik haram ya. Tidak harus maknanya haram. Cuma disebut tidak harus kerana dalam bab khilaf meraihkan mazhab digunakan kalimah la yajuz, tak harus. Tapi istilahnya maknanya haram. Kerana apa? Kerana menyinggung, menyakiti malaikat. Kata Maliki ni ulama-ulama mazhab Malik. Mazhab Maliki dipanggil kata Maliki, melainkan kerana keluar kentut itu dengan tak sengaja, maka tak mengapalah. Tapi mana ada tak sengaja, biasa memang dia perih-perih tu keluar. Tak adalah tak sengaja. Tak sengaja. Bohong. Tak boleh tahan kot. Kecuali tahan merah muka terlepas juga, tu lain cerita. Dan kata setengah ulama, apa hukum ni kentut dalam masjid? Kata setengah ulama harus. Sebab apa harus? Maknanya harus, tak dosa. Kalau ikut haram berdosa.
Jangan kata harus, tak berdosa. Kerana tiada sarih, tak jelas hadis menegah. Tak jelas hadisnya. Jadi kalau begitu, berbeza pandangan ulama. Cuma kadang-kala kita kena pakai juga pendapat haram bagi tujuan pertama memuliakan malaikat, yang kedua memuliakan rumah Allah. Kita pun panggil rumah Allah kan. Jadi rumah Allah Ta'ala ni biarlah kita sopan di dalam dia. Dan kadang-kadang jadi haram. Pasal apa jadi haram? Pertama tuan-tuan, kalau dalam suasana macam ni tertutup ni kan, ni kira tinggi lah. Tak apalah, dia punya ruang udara dia. Kalau tempat yang rendah sikit surau tu, musalla tu kan, dah lah tempat tu pakai aircon pula. Dia tuan-tuan dah 2 hari tak buang air besar. Dia keluar Syekh, dia punya bau tu Syekh memanglah menyakitkan orang. Bukan malaikat dia, orang ada pun menyumpah sana je. Itu kadang-kadang jadi haram juga tu. Satu, yang keduanya saya ingat zaman budak-budak sekolah dulu. Satu cerita tu, kita majlis sekolah macam ni lah, ceramah kan. Ada satu budak tu dia kentut. Sudahlah dia kentut, dia boleh tengok orang sebelah je. Jadi itu namanya menabur fitnah dipanggil. Dia kentut kuat-kuat, dia boleh tengok orang sebelah. Dah budak sebelah tu kena marah, kena tuduh kan. Itu haram tu. Dahlah kentut tapi buat fitnah pula. Nasib baik tak naik mahkamah ya. Tu ya. Jadi nak sebut pada kita itulah bicara bab ini. Jadi kalau begitu qala musannif akhir sekali di bawah akhir sekali muka surat 45. Dan kata Abu Isa Tirmizi, pada bab ini ada riwayat daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, Abu Sa'id Al-Khudri, Anas bin Malik, Abdullah bin Mas'ud, Sahal bin Sa'ad. Dan kata Imam Tirmizi lagi, bermula hadis Abu Hurairah ini tarafnya hadis hasan, lagi sahih. Itu nak tunjuk hadis ini ramai yang menceritakannya. Dan hadis ini juga telah dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari pada Kitabul Adzan, dan Imam Muslim sebut dalam Sahih Muslim pada Kitabul Masajid. Karena itulah tak jumpa bab kentut dalam bab perkara membatalkan wudu, kerana duduk dalam kitab berhubung dengan azan, duduk dalam kitab berhubung dengan masjid. Tak jumpa. Ini yang kadang-kadang orang kata tak ada hadis. Rupanya bukan tak ada hadis, dia tak jumpa. Yang ini yang kadang-kadang kita nasihat hari ini. Banyak orang kita kata tak ada hadis, tak ada hadis. Rupanya dia tengok hanya satu kitab, Sahih Bukhari. Dia tak buka Sahih Muslim. Kadang-kadang dia buka Sahih Muslim, dia tak buka pula Sahih Tirmizi. Kadang-kadang dia tengok, dia lupa pula Sunan Ibnu Majah. Dia lupa pula ada lagi, banyak lagi kitab hadis Syekh. Baik tu Imam Bukhari sendiri menghafaz berapa ribu hadis. Macam Imam Ahmad tak banyak, 1.2 juta hadis dia hafaz. Kita macam tak hadis 40, itu pun hadis pertama baru hafal. Itu pun bila ustaz nak tanya semua tak datang. Hadis yang pertama baru. Nak sebut pada kita jauh lagi lah ilmu kita dengan para alim ulama tadi jauh. Jadi makna kata kita hormatlah para alim ulama kita yang besar-besar ni tadi. Wallahu taala a'lam. Sekadar itu sajalah yang boleh kita bincangkan. Semoga dirahmati Allah taala sekalian. Kalau ada soalan silakan. Ada. Alhamdulillah tuan-tuan. Ya silakan. Ya. Baik. Soalan yang menarik ya. Berhubung dengan orang perempuan, macam mana orang perempuan? Soalan inilah yang selalu muslimat tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, orang lelaki dapat begitu, dapat begini, macam-macam kan? Kelebihan pada orang lelaki, orang perempuan, itulah banyak pula. Jadi kelebihan masing-masing lah. Tapi orang perempuan ni kalau dia faham, Rasulullah sebut lagi, sedang orang perempuan taat Allah, taat Rasul, taat suami, jaga sembahyang, jaga puasa, boleh pergi syurga dah dia. Jaga maruah dia, aurat, jaga semua itu mudah. Satu, orang perempuan, Allah Ta'ala tak beratkan benda ni pada orang perempuan. Kemudiannya Allah Ta'ala, Nabi sebut lagi pada orang perempuan, ada mandala ala khair kafa'ilihi, iaitu orang perempuan antara tugasan dia suruh suami-suami, anak-anak jangan duduk rumah, pergi surau tu bang, pergi surau. Sebab dia suruh suami dia pergi surau. Siapa suruh orang buat baik, tunjuk jalan kepada kebaikan, orang buat baik tu pun dia dapat pahala sama dah tu.
Dia tak buat lagi. Dia suruh suami dia pergi. Baik tu orang perempuan kalau dia faham, dia sediakan baju-baju siap-siap semua kan. Ni bang abang pergilah ni, saya siap dah baju jubah ni semua, abang pergilah. Kalau dia tunjuk jalan tuan-tuan, orang tu buat, dia pun dapat tumpang kelebihan itu. Nampak? Sebab Nabi sebut mendalla ala khair kafa'ilihi, macam mana orang tu buat, banyak itulah dia buat. Itu kelebihannya orang kahwin. Yang tak kahwin tu sebab disuruh kahwin tu. Baik. Tak, yang belum kahwin macam saya nanti dululah, itu jelah nak sebut. Jadi nak sebut apa dia? Nak sebut itu kelebihan orang perempuan. Baik tu tolonglah. Kalau dia tolong suami dia begitu, kan dapat bangga. Ini suami tanya, baju ai mana? Pakai moncong je tunjuk. Mana nak dapat itu? Mana baju ai? Nu. Awak bukan tak biasa gosok. Dulu duduk asrama awak pandai gosok, ni dah kahwin nak suruh saya gosok. Gosok agalah dah. Tolong buat baik tu pahala dah. Macam. Itu kelebihan orang perempuan tu. Jadi kalau begitu, masing-masing ada bahagian dia. Cuma difokuskan pada orang lelaki ni. Sebab orang lelaki ni, kita ni sebenar-benarnya banyak juga buat dosa banding orang perempuan. Orang perempuan ni kalau dia faham tak? Nabi sebut terang-terang, orang perempuan jaga semayang, orang perempuan jaga puasa, orang perempuan jagalah taat Allah, orang perempuan jagalah maruah dia, jagalah, ni panggil mudah aja dia nak pergi masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab tak banyak sangat tanggungjawab dan tugas dia. Tapi kita ni laki-laki ni, oleh kerana bebas bergerak sana sini, dosa kita ni bagai-bagai, maka Allah bagi jalan hapus dosa. Sebab tu tak diberi tugas sangat pada perempuan pergi cari kerja tu sangat. Di rumah aja senang sikit kan. Tapi orang perempuan nak tolong kerja, nak buat macam mana, nak alang pun dah tak boleh kan. Sebab tu dia pun dah bergelumang sana sini, dah jadi kelam kabut pula sekarang ni. Tapi kita boleh betulkan baliklah. Jadi ceritanya tadi, apa tujuan dia ialah nak cari ampun dan rahmat tadi. Kerana kita bimbang dengan pergerakan kita yang luas hari ini, macam-macam dosa kita buat, maka itulah diberi peluang tu. Wallahu taala a'lam. Ada soalan lain silakan. Tak ada ya. Alhamdulillah. Ni yang seronok ngaji faham macam ni seronoknya. Tu saya tengok tuan-tuan ni memang okeylah, boleh. Tak ada masalah tu. Saya sekadar itulah yang boleh kita bincangkan. Semoga dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita bertemu pada masa yang akan datang. Bismillahi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman nafi'a ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, berilah manfaat di atas ilmu yang kau ajarkan kepada kami, dan ajarilah kepada kami ini ilmu-ilmu yang bermanfaat, dan tambahilah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fataqabbalallahu minna wa minkum.